Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. صدق الله العظيم. Semua mati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada hari ini, maka dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita, taklifan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita nikmat iman dan juga Islam yang menjadi sebab diterima segala amalan kebaikan kita dan juga syarat untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim semua mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita telah berkongsi berkenaan dengan saya mestilah muslim dari sudut ibadat. Jadi pengarang kitab sebelum ni telah menerangkan kepada kita, pada awal-awalnya kita berkongsi berkenaan dengan bagaimana kita mesti selamat dari sudut akidah kita, dan seterusnya kita masuk kepada ibadat kita, kerana akidah merupakan satu benda yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Kerana kepercayaan dia lah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala ni yang mencipta langit dan juga bumi, Tuhanlah yang mentadbir alam ini. Maka lahir dalam hati kita kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak cukup lengkap tanpa kita menzahirkan keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala ni Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, menzahirkan kepercayaan kita tadi, keyakinan kita tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita kata Allah Subhanahu wa taala ni yang maha besar, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita zahirkan melalui perbuatan kita, amal ibadat kita, amal perbuatan yang baik, sujud pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin ni melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada sebab, ada tujuan yang mesti kita penuhi. Mana Allah Subhanahu wa taala dak buat kita, dak cipta kita ni secara sia-sia. Hatta alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita ni pun ada manfaatnya. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, maka ia memberi manfaat kepada semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, maka mempertanggungjawabkan ke atas kita ni, beri tanggungjawab kepada kita supaya beribadat, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab tu kita sembahyang kita minta sama dengan Allah Subhanahu wa taala dak. Kita kata kepada Allah Subhanahu wa taala, janji dengan Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kehidupan kita ni, hidup mati kita, ibadat kita, pengorbanan kita ni semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kita, hidup kita ni hari ni adalah kerana Allah Subhanahu wa taala.
Tapi maknanya kita tak boleh kata 100% lah kita tak. Maknanya perbuatan kita, hidup kita, mati kita ni semua yang kita korbankan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga kita kelemahan kita ni manusia, kita tak boleh nak buat segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berubah juga niat tau. Asalnya nak mari sembahyang je tau. Tapi oleh sebab orang nampak kita ni sungguh, maka kita buat tukar niat tu kerana orang lain. Tak tertolak ibadat kita. Boleh jadi kita sedekah ni asalnya betul dah niat kita nak sedekah, tapi oleh sebab kita nak menunjuk kepada orang lain ni, kita ni ada lebih. Kita lebih harta kita bersedekah, kita tunjuk pada orang, maka ibadat kita tadi tertolak. Sebab kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat tak? Setiap perkara kita niat walaupun bukan kerana Allah, kita dapat apa yang kita niat. Kalau kita nak supaya orang lain nampak kita buat amal kebaikan, maka dapatlah orang lain nampaklah. Tapi tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk kepada poin yang kelima. Penulis menyebut bahawa saya mestilah mengambil berat terhadap ibadat qiyamul lail, sembahyang malam, serta melatih diri melakukannya sehingga ia menjadi suatu kebiasaan. Ini kerana qiyamul lail itu adalah sumber kekuatan yang memantapkan iman. Jadi pengarang kitab menyebut bahawa qiyamul lail ni, qiyam, kita sebut qiyam ni bangunlah, bangun, lail malam. Kita sebut qiyamul lail ni maknanya bangun pada malam hari beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang bangun malam qiyamul lail kok tapi tengok bola, ada juga. Bangun juga tu tapi berbeza tujuan. Kalau qiyamul lail dengan maksud tujuan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun pada separuh daripada malam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ayat kita baca tadilah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sehingga 9. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merangkakan dalam Al-Quran berupa satu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail ni atas Nabi ni bangun pada malam hari beribadat sujud pada Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan. Bagi kita bukan satu kewajipan lah bagi kita kalau kita bangun boleh kelebihan daripada sembahyang malam kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, maka jadi kewajipan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus nak pada Nabi lah, bukan pada kita. Jadi pada permulaan ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhal muzammil. Ada satu riwayat yang menyebut bahawa orang kafir Quraisy ni disebabkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semua menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ajak orang supaya sembah Allah Subhanahu Wa Taala, buat kebaikan, tinggal berhala. Jadi kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy ni rasa marah dan juga rasa tergugak dengan ajakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni pada suatu hari mereka ni duduk di Darun Nadwah. Kalau sebelum ni kita dengar dua kali lah mana Darun Nadwah ni tempat dia, kita kata parlimen lah tempat dia bincang, tempat mesyuarat dia. Hal ni dia bincang, sebelum ni kalau kita biasa dengar bincang berkenaan dengan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ni temu bincang di Darun Nadwah ni dengan tujuan ialah untuk beri nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana letak nama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni biar orang panggil panggilan yang buruk, yang jahat. Dan bila mesyuarat ni, maka adalah keluar pendapat-pendapat. Tiba-tiba di kalangan mereka ni bangun sebut benda kita nak beri nama kepada Nabi Muhammad ni supaya orang pandang dia jahat, pandang dia memecah belahkan masyarakat dan sebagainya. Maknanya jahat pada Nabi. Jadi adalah bangun sebut bahawa kita panggil Nabi Muhammad ni dengan panggilan kahin, tukang tilik. Sebab Nabi SAW ni boleh khabar lah benda yang lepas, benda yang akan berlaku, akan datang dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu orang lain pun batah, bangun batah tak sesuai kata.
Ada orang lain bangun cadang supaya kita panggil dia majnun. Tak? Panggil dia gila. Tak? Maknanya Nabi SAW ni dengan panggilan gila. Ada pula orang lain bangun batah. Tak sesuai kata. Tak sesuai panggil dia gila. Lepas tu lepas mana dah bincang lama ni, maka bangun seorang, kalau gitu kita panggil dia sahir, ahli sihir. Tak? Maka semuanya pakat setuju. Walaupun kita tengok dia bincang ni pasal nama je, nak beri nama kepada Nabi SAW. Benda mudah je tak kita kata tak. Tapi yang nak katanya bahawa orang nak buat jahat pun, setara nak buat jahat, nak beri nama pun mesyuarat. Tak bincang. Padahal nak beri nama je. Tapi kalau kita tengok sebalik daripada perbincangan mereka ni, mesyuarat mereka ni, sebenarnya ia adalah salah satu strategi untuk memburukkan Nabi SAW. Beri nama je tak? Beri nama je. Bila mana sebut sama tak? Psikologi manusia ni, bila kita sebut benda buruk sama orang ni tak? Jadi benda tu pindah sama orang. Orang boleh bawa tak? Mana kalau hari ni 2-3 orang, kita sebut ke 2-3 orang. Esok 2-3 orang ni sebut ke orang lain pula. 2-3 orang lagi. Dia jakit. Lah dia menimbulkan persepsi bahawa Nabi Muhammad SAW ni memang ahli sihir. Memang orang gila. Tak? Bagaimana orang kafir ni, walaupun atas perkara sekecil itu pun dia sanggup untuk berbincang, menghabiskan masa dia semata-mata untuk mencalonkan imej Nabi SAW. Tak? Itu dalam satu perkara yang kita anggap kecil lah tak? Tapi agenda dia besar. Tak? Maknanya kita dengar pun sampai hari ni kita dengar lagi cerita tu. Tak? Maknanya nak kabarnya bahawa benda yang dibincangkan benda ni bukan benda yang biasa-biasa. Tak? Membawa kepada kerosakan nama Nabi SAW. Tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri nama kepada Nabi SAW, ya ayyuhal muzammil, kepada Nabi SAW. Tak? Ada setengah pendapat kata sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala beri sebut wahai orang yang berselimut. Tak? Kalau orang selimut ni orang tidur lah, mana tak? Sejuk-sejuk tarik selimut, sedap tidur tak? Hujang lagilah sedap tidur. Ada pendapat kata Nabi SAW ni bila mana terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak? Oleh kerana terima wahyu ni perkara yang berat tak? Walaupun kita dengar sebelum ni ustaz-ustaz cerita, maknanya wahyu ni mari dalam pelbagai bentuk. Ada mari dalam bentuk loceng, dengar loceng tak? Ada dalam bentuk malaikat Jibril sendiri mari temu dengan Nabi, bagaimana wahyu dapat mula-mula. Ada juga kadang-kadang tu Jibril mari dalam rupa Jibril yang sebenar tak? Malaikat Jibril mari dalam rupa yang sebenar tak? Jadi Nabi SAW bila mana dapat wahyu ni, balik ke rumah, maka suruh isteri dia Siti Khadijah ni selimutkan dia tak? Zammiluni tak? Selimutkan aku. Jadi adalah pendapat kata turun ayat ni tak? Supaya Nabi SAW bangkit, bangun, beri peringatan kepada kaum dia sendiri tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri nama khusus kepada Nabi SAW. Bukan nak mencela Nabi tak? Tapi nak beri peringatan kepada Nabi SAW tak? Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala suruh bila mana gitu tak? Bila diberi wahyu kepada Nabi SAW, tanggungjawab supaya sebar agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka disuruhnya Nabi SAW ni bangun pada malam hari dengan tujuan ialah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang malam, tahajud. Sebab kalau sembahyang siang ni tak, mana masa duduk di Mekah ni sembahyang siang ni, maknanya kalau nak sembahyang kena cari tempat sembunyi, tempat nusuk baru boleh sembahyang. Tu pun maknanya sembahyang pun dengan keadaan berhati-hati. Mana Nabi SAW kalau sembahyang ni, tengah sembahyang di Mekah ni, kadang-kadang tu Nabi kena lepas dengan najis tak? Mana tengah sembahyang ni orang buang tak? Sisa-sisa makanan atas Nabi SAW. Tengah Nabi rukuk letak tak? Maknanya najis huta tak atas belakang Nabi SAW. Jadi kalau beribadat pada siang hari ni boleh beribadat, tapi berat, ada gangguan, orang kacau. Tapi bila malam ni semua orang tidur belaka tak?
Mana sejak Nabi Adam sampailah ke kita hari ni, malam orang tidur. Kerja dia orang tidur. Kalau orang jaga malam, siang dia tidur, terbaliklah mana tak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala buat malam ni untuk rehat, siang untuk bekerja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bangun pada malam hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pilih waktu terbaik untuk bangun malam ni. Ada mana bangun malam ni kena bangun separuh daripada malam. Kita katalah maknanya kalau separuh daripada malam ni lebih kurang kopak tak? Kopak pukul 5 tak? Mana awal lagi pun tak apa, tak ada masalah tak? Mana bangun sama ada separuh malam ataupun kurang sikit ataupun lebih sikit. Tak? Nak dekat-dekat subuh ke ataupun awal lagi. Tak? Kurang daripada setengah malam. Dan ada setengah pendapat kata kalau kita nak semayang malam ni tak? Mendirikan waktu malam kita dengan ibadat ni, lepas sembahyang Isyak kita boleh dah qiyamul lail. Tak? Mana kalau kita ni rasa payah nak bangun pagi ni tak? Mana tengah kemudian separuh daripada malam, tengah-tengah malam kita payah nak bangun, maka lepas Isyak tu kita boleh dah tak? Nak sembahyang tahajud ke, nak sembahyang witir ke mana dah tak? Dan ada juga setengah ulama ada letak bahawa kena tidur dulu sekejap. Tak? Syarat qiyamul lail ni kena tidur sekejap, baru dipanggil qiyamul lail. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bangun pada malam hari, macam mana kita sebut tadi tak? Maknanya malam ni keadaan dia sunyi, tak ada gangguan daripada manusia. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangun malam, Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak? Sebab bila bangun malam ni maka dia boleh membentuk kekuatan rohani jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lebih kurang dia ayat ni jadi wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pada waktu tu lebih kurang setahun. Kalau ikut dalam tafsir Ibnu Katsir sebut bahawa kewajipan pada waktu tu kepada Nabi dan juga para sahabat selama setahun. Lepas setahun barulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kelonggaran jadi sunat. Mula-mula wajib tak? Sebab apa? Sebab duduk di Mekah ni cubaan dia, ujian dia kuat, besar. Nak lawan kafir Quraisy pada waktu tu dengan bilangan orang Islam yang sedikit, maka perlukan kekuatan jiwa rohani yang kuat. Dah kena seksa, kena bunuh, kena igat, kena jemur tengah panas. Jadi kalau tak kuat, maka boleh balik kepada agama asal. Jadi cara dia nak bina kekuatan rohani dia, jiwa para sahabat dan juga Nabi ni dengan cara bangun malam. Tak? Kalau kita ni dah ajar, kalau kita ni lah tak? Tengah-tengah malam bangun, jaga. Nak semayang rasa malas tak? Ngatuk. Jadi sekurang-kurangnya kita bangun tu, jaga ni doa. Tak? Bangun sekejap doa, tidur mula tak apa, tak ada masalah tak? Sekurang-kurangnya maknanya kalaulah kita dok semayang malam ni, dok buat ibadat sunat yang lain pada waktu malam ni, doa tadi tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu malam ni maknanya doa mustajab juga. Mana bangun sekurang-kurangnya kalau tambah semayang witir ke, semayang tahajud ke, atau semayang lain, semayang sunat lain, maka bangun tu kita doa. Tak? Sekurang-kurangnya kita dapat juga lah. Sebab nak bangun malam ni bukan senang juga. Tak? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita jaga tengah malam tu, bukan sahaja maknanya tak? Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, gerak kita bangun sekejap. Tak? Kalau kita kuat sikit bangun boleh semayang, boleh ambil semayang. Kalau dorak sikit boleh doa. Tak? Kalau dorak terus maknanya tidur semula lah. Tak? Tapi yang peliknya kalau kita banding bulan biasa ni dengan bulan Ramadan, kita boleh bangun tak? Mudah kita bangun bulan Ramadan ni. Maknanya kalau kita nak sahur lah tak? Nak sahur mudah sangat tak? Maknanya ada banyak faktor tak? Kalau kita ni tidur lewat tak? Maknanya kalau nak bangun sahur ni, maknanya orang rumah tolong kejut tak? Ada mudah. Tapi kalau hari-hari biasa ni payah nak bangun tak? Nak kalau kita tidur lewat.
payah bangun. Ada. Maknanya bangun malam ni bukan benda yang mudah nak buat. Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun pada malam hari ini sebenarnya untuk menguatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Sebab pada waktu siang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ni sibuk nak berdakwah, tak. Nak hadapi tekanan daripada orang kafir Quraisy lagi, tak. Maka banyak kerja. Kita gitu juga, maknanya kalau siang hari ni kita buat kerja lah, tak. Malam kita rehat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun malam menyiapkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat ni supaya memperkuatkan iman dan juga memperkuatkan jiwa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perintah supaya bangun pada separuh malam ataupun kurang daripada itu ataupun lebih daripada itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bangun malam dia, tak, bila bangun sembahyang malam ni bukan macam kita lah, tak. Maknanya kita sembahyang tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, lepas tu sudah, tak. Sembahyang hajat lebih kurang, tak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bangun sembahyang malam ni, ada setengah riwayat sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh khatam Quran. Sembahyang malam tu, bangun sembahyang malam boleh khatam Quran. Tak. Goliknya kalau nak khatam Quran ni, kalau seminggu tu boleh tentu habis lagi lah, tak. Sebulan pun boleh tentu habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam sembahyang khatam se-Quran. Tak. Berkat masa dia lah, tak. Sebab masa ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga, tak. Kalau kita nak gitu pun boleh juga, tak. Maknanya kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga minta dengan masa ni makhluk Allah juga, tak. Kita boleh interaksi dengan makhluk Allah lain, tak. Minta dengan masa ni supaya kita boleh beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak. Sebab apa? Sebab kita tengok, tak, sejarah imam-imam besar lah, tak. Imam mazhab kita, tak. Maknanya walaupun hidup dia singkat, tak. Imam Nawawi sebagai contohnya boleh karang banyak kitab. Sebab apa? Sebab ada keberkatan pada masa dia, tak. Imam Syafi'i, tak. Maknanya kalau baca Quran ni sehari tu 2-3 kali khatam, tak. Sebab apa? Sebab ada keberkatan masa pada kehidupan mereka, tak. Pada masa mereka. Begitu juga Nabi SAW bangun malam baca ayat Quran ni, tak. Maknanya baca dalam sembahyang dia sehingga bekok kaki dia. Maknanya baca selesai ni panjang lah, tak. Bukan pendek lah, tak. Kalau kita baca surah Al-Baqarah tu pun panjang, 2-3 jam baru habis, tak. Kalau kita baca seseluruh lah, selesai. Tapi kalau kita baca laju mungkin boleh dia habis lah, tak. Nak menunjukkan bahawa Nabi SAW ni bangun malam bukan sekadar dia bangun malam, bukan sekadar bangun semayang lepas tu tidur, tak. Bangun dengan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menghayati wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bangun sajalah, tak. Dalam masa yang sama buat amalan-amalan yang lain lebih daripada kita buat hari ni lah, tak. Jadi kalau kita boleh bangun malam, satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tak. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni supaya bangun pada waktu malam ialah memudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut tadilah, tak. Wahyu mari ni kadang-kadang berat. Sampai bila wahyu mari ni peluh Nabi, tak. Seolah-olah orang tu senang ke berlari ke peluh, ngalir peluh, tak. Kadang-kadang mari dalam bentuk dengar deringan loceng, tak. Bila dengar sekali tu, lepas tu lepas habis tu barulah hilang, tak. Sebagaimana di Gua Hira lah, maknanya, tak. Mari malaikat Jibril sampai terketar-ketar Nabi, berat. Dan setengah ada sahabat kata masa Nabi SAW duduk atas kenderaan ni, tak, unta ke kuda ke, kalau mari benda ni, mari wahyu, maka nampak, tak. Nampak beratnya bila mana kenderaan ni, tak. Seolah-olah gerak, tak. Menahan berat tadi,
Jadi satu benda yang beratlah bagi Nabi SAW terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada setengahnya sahabat sebut bahawa bila mana sahabat duduk dengan Nabi ni, waktu turun wahyu, kaki tindih tau, kaki Nabi tindih dengan kaki dia. Dia berasa tau, dia berasa berat. Tindih kaki Nabi tadi ni semasa Nabi SAW terima wahyu. Sebagai contoh, kalau kita katalah tau, nak kata berat dah berat ni tau, kita tidur tangan kita ni, kepala kita duduk atas tangan kita. Tak, masa kita lepas kita sedar ni, kita rasa serebang tangan. Lebih kurang gitulah tau. Nak kata berat tau, kepala kita tu berat dah. Wahyu ni tak apa, Allah Alam lah berat setara mana tau. Sahabat Nabi pun peluh. Sahabat boleh rasa tau. Tunggangan Nabi pun boleh rasa berat mana wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baru tarikh Nabi dah maknanya tau. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhannya, mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kekuatan dia, jiwa dia boleh melalui dia bangun malam sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari. Begitu juga para sahabat, dia boleh bertahan sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan ni disebabkan oleh dia berterusan istiqamah dalam dia mengerjakan waktu solat pada waktu malam. Jadi kelebihan yang ada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kita para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ibadat pada malam hari. Dan yang keenamnya, penulis menyebut saya mestilah meluangkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dengan cara merenungi maksud dan pengajarannya seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut bahawa kita baca Quran ni, kita perlu renung maksud dan juga isi kandungan dalam Quran ni. Jadi kita kena faham dia ada 3 perkara yang perlu kita faham bila mana kita ni dengan Quran. Yang pertama, kita ada tadabbur. Orang sebut tadabbur Quran lah. Yang keduanya tafsir. Yang ketiganya terjemah. Jadi bila kita sebut tadabbur ni bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu-satu ayat. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan kisah-kisah para nabi ataupun kisah-kisah seperti Ashabul Kahfi. Maknanya kita baca sekali lalu, kita faham dah cerita tu berkenaan dengan dia. Dan kita boleh ambil pengajaran daripada kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Tu panggil tadabbur. Maknanya kita ambil pengajaran, pedoman daripada Al-Quran untuk kita jadikan sepadan dalam kehidupan kita. Mana ayat-ayat hak jelas. Adapun ayat-ayat hak dak jelas, sebagai contohnya kita katalah orang hak dak biasa dengan Quran lah. Allah bersama dengan orang yang sabar. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala duduk tepi kita ke? Duduk belakang kita, duduk depan kita ke? Hal itu kena belajar. Hal itu baru tadabbur. Kalau kita sebut tafsir, maka kita baca ni lah. Maknanya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Maknanya banyak tafsir-tafsir ni. Jadi tafsir ni dia perlu kepada ilmu yang khusus. Kena pandai bahasa Arab, kena pandai balaghah, tata bahasa kena pandai, gaya bahasa kena pandai. Ilmu-ilmu lain, ilmu fiqh, ilmu akidah, kena tahu belaka baru boleh tafsir. Mana kalau kita baca tafsir boleh. Mana kalau kita baca tafsir ni, kita sebutlah, kita ambil mana-mana. Tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Ar-Rahman ke, kita kabur, kita sebut. Tapi mana kita orang awam ni tak boleh mentafsirkan ayat Al-Quran. Boleh tadabbur, baca, boleh ambil pengajaran daripada ayat Al-Quran. Dan yang ketiganya ialah terjemahan. Terjemahan kita baca biasa lah. Kita buka Al-Quran, ada terjemahan tepi. Kalau kita baca Quran, kita nampak terjemahan, kita tahulah mana dia. Ayat tu kita baca ni pasal dia. Mana tak perlu kepada kepakaran dia, boleh baca, boleh faham, boleh tahu. Mana kalau kita baca Quran, ada terjemahan, dia rasa lain sikit, rasa zuk lebih sikit. Jadi penulis sebut kita kena luangkan masa kita ni untuk baca Al-Quranul Karim. Kalau kita tak ada masa nak baca Quran, kita nak buat ni. Kalau tak ada masa nak baca Quran, kata kita sibuk sangat lah. Habis kuat pun, kita buka headset kita, buka YouTube, pasang Quran. Dengar kok. Ataupun kita mandulah kereta. Kereta canggih sikit, cocok USB tu. Kita dengar.
Ada kalangan kita ni kadang-kadang kalau pasang Quran dalam kereta ni ngatuk, ada juga ngatuk. Dengar lagu sedap tak? Tak ngatuk lah tak? Tapi maknanya itulah masa kita tak? Kita duk mandu ni boleh dengar ayat Quran. Masalah yang payah dah nak baca, ada di kalangan kita tak reti. Ada juga tak? Dengar boleh tak? Dengar. Kalau kita dengar sekurang-kurang, kalau kita dengar tak baca pun boleh pahala dah tak? Kalau boleh baca ni alhamdulillah tak? Nak kita bulan puasa lagi, bulan Ramadan. Kalau kita duduk di Mekah lah tak? Di Madinah ke, di mana-mana negara Timur Tengah ni, kalau bulan puasa ni kita boleh nampak tak? Mana kalau naik kereta api ke, naik kereta ke, naik taksi ke, kita boleh nampak tak? Dalam kenderaan biasanya ada Quran. Kalau bulan puasa biasanya masing-masing ni, kalau jalan ke, duduk dalam kereta api, duduk dalam bas, dia akan buka Quran. Dia akan baca Quran. Kita tak dengar pun, dia baca, dia tengok gitu kan tak? Tak tahu dia boleh baca ke tak. Itu hak ambil cakna lah, maknanya tiap-tiap masa walaupun duduk mana pun dia baca Quran. Maknanya ada setengahnya kalau lah hak nak pandai dok reti baca Quran ni, kalau kita dengar ni maknanya kita suka situ lah maknanya. Bacanya, dia baca Quran ni rasanya kalau kita ni baca lebih baik daripada dia lah, maknanya tak? Orang agak ni kita jangan kata sebab dia agak baca Quran dia bagus, sedap. Ada orang boleh baca Quran tak? Baca Quran pun ikut slang dia tak? Dan kita dengar pun macam tukar tak? Maknanya bahasa keling ke bahasa agak macam lebih kurang tak? Ada gitu tak? Maknanya orang agak ni tak semua walaupun dia pandai bahasa agak, dia boleh baca Quran tak? Maknanya kalau kita tengok macam agak bijak hebat lah apa tak? Habis suruh baca Quran tak reti tarang tak? Hebat kita pula boleh baca Quran tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kita ni Al-Quranul Karim, mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kekal sehingga hari kiamat ni, untuk kita ambil pedoman tak? Bila kita banyak baca Quran ni, sebagai contoh kalau kita tak boleh nak sembahyang malam tadi kita sebut tadi tak? Kita boleh baca Quran. Kita baca Quran ni menyebabkan diri kita rasa tenang, rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perbanyakkan baca Quran ya tak? Baca Quran pun dia boleh beri kekuatan kepada kita juga tak? Ada orang yang hafal 30 juzuk tak? Kita beri bandingan lah, orang hafal 30 juzuk dengan orang hafal Al-Fatihah. Kalau kita tengok beza jauh lah, mana tak? Baca Al-Fatihah 7 ayat je tak? Tapi kalau 30 juzuk banyak ayat lah boleh tak? Se-Quran tu dia hafal belaka. Tapi kalau kita banding dari sudut amalan dia, pengamalan dia tak? Orang yang pandai boleh hafal Al-Fatihah saja, dia amal Al-Fatihah dibaca tadi, dia yakin, dia faham dia baca tadi, dengan orang hafal 30 juzuk dia tak amal apa benda dia hafal tadi, berbanding dengan orang yang hanya hafal Al-Fatihah 7 ayat tadi. Maka kesan dia ni lebih kepada orang yang baca Al-Fatihah tadi. Mana bukan kuantiti lah, mana tau? Ada hari ni mana kita kejar tak? Kalau boleh nak boleh khatam Quran ni, hafiz Quran dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hebat lah maknanya tak? Kita rasa hebat. Tapi tak gitu. Sebab sebelum ni saya pernah dengar lah tak? Diceritakan oleh kawan ni, seorang kawan, dia kata ada seorang puang ni dia hafal 30 juzuk. Dia hafal 30 juzuk dalam masa yang sama dia kena gangguan. Kalau dia hafal 30 juzuk tadi tak boleh batu dia tak? Maknanya jin tadi, syaitan dalam badan dia tak takut dengan 30 juzuk dia hafal tadi tak? Maknanya kalau kita kata 30 juzuk ni maknanya syaitan ni lari bertembur lah tak? Maknanya kita baca tak? Tapi tak gitu. Dan dia sakit ni bertahun-tahun. Bukan maknanya sekejap ada sakit lah tak? Nak mengatakan bahawa Al-Quran ni baca satu perkara tak? Amal pula satu perkara yang lain tak? Kalau kita tengok Umar Al-Khattab mana tak? Dah banyak baca Quran tak? Dah banyak hafal Quran tak? Ada setengah pendapat kata lebih kurang dia hafal 2 juzuk je. Tapi setiap lorong dia lalu, tempat dia lalu, maka syaitan tak berani lalu tempat. Bukan syaitan je takut dia tak? Maknanya manusia pun kalau berdepan dengan Umar Al-Khattab ni takut, timbul ketakutan dalam diri dia tak? Jadi
insya-Allah lah, maknanya dua amalan ni kita boleh bawa lah, maknanya bulan Ramadan akan datang ni, masuk bulan Ramadan ni kita boleh start dah, slow-slow dah, maknanya baca Quran dan juga bangun pada waktu malam. Tak boleh bangun waktu malam lepas kita solat Isyak, maka boleh buat ibadat dah, sunat dah. Tak. Mana tak mampu lah. Tak. Jadi kita harap dah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbaki berapa hari lagi tak, kita nak masuk bulan Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Tak. Sekurang-kurangnya boleh melangkah dalam bulan Ramadan. Kalau Allah tarik punya nyawa kita pun sekurang-kurangnya kita boleh melangkah dah dalam bulan Ramadan. Tak. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar panjangkan umur kita dan juga beri kita kesihatan untuk sama-sama kita beribadat dalam madrasah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita seterusnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iftah alaina futul arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zal mursalin wa iman lil muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.